Telah bertemu kembali bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam Malaysia Memilih. Sudah tentunya hari ini adalah permulaan kepada tempoh 14 hari menjelang 19 November di mana lebih 21 juta pengundi akan menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi. Banyak permulaan dan perubahan yang kita saksikan pada PRU kali ini. 3 poin utama. Pertama, partisipasi anak muda. Kedua, pelaksanaan anti lompat parti. Ketiga, mengangkat soal integriti calon dan parti. Tetapi persoalannya, bagaimana dengan partisipasi wanita? Kenapa tiada perubahannya? Ini data yang saya hendak kongsikan secara umum terlebih dahulu. Ini adalah data pemilih 21,173,638 pengundi. Dan kalau kita tengok perpecahannya adalah wanita ataupun perempuan 10,622,151. Ini adalah separuh daripada jumlah keseluruhan pengundi. Tetapi representasinya cukup atau tidak, itu yang kita nak tanyakan. Kalau tanya saya personally, memang tidak. Saya bersama Dr. Zairini Azmi, Pensyarah Kanan Pusat Pendidikan Wanita dan Gender Kanita USM. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama Malaysia Memilih pada kali ini. Inilah dia isu yang kita sering ungkapkan ataupun katakan, representasi wanita setiap kali pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri berlaku. Saya nak tahu terlebih dulu your general opinion ataupun pendapat mengenai perkara ini terlebih dahulu. Okey, terima kasih Jasmine. Okey, seperti biasa, walaupun kita sangat berharap ya, kami para penganalisis politik, ada juga NGO wanita yang aktif melobi supaya lebih ramai, at least sekurang-kurangnya 30% wanita dipilih dalam pilihan raya kali ini. Agak kecewalah kerana jumlah itu tidak dapat berjaya dicapai oleh semua parti yang bertanding, oleh semua parti yang membentuk pakatan, membentuk gabungan. Sama juga dengan pilihan raya sebelum ini, di mana parti-parti politik bercakap tentang keperluan kepentingan wanita sebagai pengundi, kepentingan wanita sebagai pekerja parti, kepentingan wanita dan sumbangan mereka, tetapi ia tidak diterjemahkan apabila tibanya musim pilihan raya. So ini sungguh mengecewakanlah kalau kita tengok kepada pilihan raya ke-15 kali ini. Tidak PH hanya mempunyai berapa peratus? 18% sahaja wakil wanitanya, dengan GTA-nya gerakan 13.3%, Barisan Nasional 11%, juga Perikatan Nasional 93%, semuanya tidak mencapai. Sekurang-kurangnya 20% pun tidak capai. Tapi kita tidak nafikan kalau kita lihat bilangan wanita itu sendiri yang bertanding di kerusi parlimen sudah meningkat. Dalam pilihan raya ke-14 kita ada 75 orang calon. Tapi dalam pilihan raya kali ini kita ada 108 orang calon wanita. Cuma bila kita buat perbandingan gender jantina antara lelaki dan wanita, bilangan itu tidak mencapai 30%. Lebih ramai lagi lelaki, bermaksud lebih ramai lagi calon lelaki yang akan diangkat untuk menjadi wakil rakyat. Doktor, saya nak kongsi sedikit mengenai salah satu contoh kerusi Parlimen P099 Ampang. Kita kalau dapat saksikan data ini, ia adalah 9 penjuru dan 9 penjuru daripada 9 penjuru ini 5 adalah calon wanita. Kenapa benda ini berlaku? Kerana jika ia diraikan, kita boleh pecahkan lebih banyak kerusi kerana apabila itu berlaku akan ada representasi yang lebih. Tidakkah kita senang cakap merugikan situasi itu? Kalau kita lihat Nurul Ashikin Mabawi, calon muda daripada Pejuang, kita juga ada Zuraida Kamarudin, juga orang kata big timer. Kenapa semua ini diletakkan di dalam kerusi yang sama? Tidakkah parti-parti politik melakukan terlebih dahulu tinjauan dan sebagainya calon-calon yang ditawarkan parti-parti lain? Okey. So apabila kita bercakap tentang pelibatan ataupun representasi wanita sebagai calon kan, antara isu yang timbul adalah bila parti mencalonkan wanita, sama ada wanita itu diletakkan di kerusi yang tidak boleh menang dengan mudah, ataupun bila kerusi tidak boleh menang dengan mudah, dia akan bertembunglah dengan apa kata orang tokoh-tokoh politik lelaki yang lain. Kedua, dia akan letak di kerusi yang bertembung sesama wanita di kerusi tersebut. Ampang ini ada salah satu saja contohnya, ada 5 calon wanita yang lain. Saya tak rasa
parti politik yang bertanding tidak membuat kajian dulu berapa ramai wanita berada di P099 Ampang. Tetapi kalau kita tengok persaingan dari segi untuk memastikan ketua wanita itu macam Zuraida Kamarudin dan juga Rozia Ismail kan, itu antara dua ahli politik wanita yang veteran bila dibandingkan dengan 3 orang lagi tokoh yang lebih muda dan mungkin hanya diletakkan sebagai syarat untuk meletakkan wanita sebagai calon dalam pilihan raya. Dalam pilihan raya PRU 15 ni, kalau ikut data yang saya dapat, terdapat sebanyak 12 kerusi yang menyaksikan pertembungan di antara calon-calon wanita. Bila kursi di Ampang ni kita ada 5 orang calon wanita, kita dah kehilangan 4 tokoh wanita tau untuk menjadi pemimpin, untuk mewakili suara wanita dalam parlimen. Tu tak masuk lagi calon di seat kawasan di Batu. Ya, juga menyaksikan pertembungan sengit antara calon wanita, 2 calon bebasnya kan di Batu. Ada 4 calon wanita di situ. Sama juga di mana lagi yang banyak? Di Sepang. 3 orang tokoh wanita di sana adalah ketua-ketua wanita parti politik utama di Malaysia. Dan ini adalah percaturan yang tidak bijak daripada daripada pemimpin parti itu sendiri. Sebab kalau mereka ingin menaikkan wanita, ketua wanita mereka haruslah diletakkan di tempat yang menjamin kemenangan mereka. Tanpa menafikan kepimpinan 2 orang ketua wanita daripada parti lawan. So barulah kita nampak lebih sihat sebenarnya pertandingan ini. Itu yang dulu. Dr. Zahrini, kita bercakap mengenai partisipasi wanita ni sebenarnya bukan baru. Kita cuba setiap kali kalau ada apa sahaja, bukan setakat pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan sebagainya. Kita bercakap mengenai wanita di kerusi-kerusi pembuat keputusan contohnya. Tetapi ia seolah-olah sesuatu that we have to fight for. Sesuatu yang kita rasa it's sepatutnya satu benda yang asas, kerana kalau kita tahu seperti yang berlaku di Ampang dan Sepang sebagainya, ini adalah merugikan kaum-kaum wanita. Apabila itu berlaku di dalam parlimen itu nanti, suara-suara wanita akan tercecer kerana dipelopori oleh kaum lelaki. Bukan saya kata tidak memahami apa yang wanita mahu, tetapi tidakkah lebih baik jika kita tahu apakah kepentingan wanita itu sendiri, bukan sahaja daripada apa yang dia boleh contribute. Doktor? Ya, saya bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan itu, Jasmine. Memang penting untuk mempunyai lebih ramai wanita peringkat membuat keputusan itu, dan dalam konteks ini kita cakap dalam parlimen lah. Sebab kajian sudah menunjukkan Dr. Umu dia telah buat kajian apa sumbangan ahli parlimen wanita. Ahli parlimen wanita tu bila dibandingkan dengan ahli parlimen lelaki, mereka lebih sering membawa isu-isu yang dekat dengan wanita. Saya ulang, tak semestinya lelaki tidak memahami isu wanita, tetapi wanita lebih memahami kerana mereka itu yang mengalami, mereka live reality mereka itu tidak sama dengan lelaki. Lelaki tidak mengalami. So wanita boleh menjadi wakil untuk sekumpulan wanita ini yang terpinggir daripada orang kata dalam konteks pembangunan negara itu sendirilah. Dan dalam konteks ini sebagai dianggap dilayang pula sebagai second class citizen. Kalaulah kita ni sama lelaki dan wanita dari segi hak kita untuk bertanding dalam pilihan raya, untuk menjadi calon, maka sepatutnya peluang yang sama diberikan kepada wanita. Kita memahami bahawa ahli politik wanita dalam parti itu sendiri mungkin telah bertungku lumus, telah melobi, telah mendesak pemimpin untuk mendapatkan lebih ramai ataupun mendapatkan lebih banyak kerusi kepada wanita. Kita faham itu dan kita faham proses itu tidak mudah. Tetapi itulah gunanya aktivis wanita, NGO wanita untuk mendesak lagi parti-parti politik ini memenuhi janji-janji mereka. Ini yang dilakukan oleh Jawatankuasa Pantau PRU 15 yang diketuai oleh NCWO. NCWO ini ada 200 NGO di bawahnya yang diketuai oleh Tan Sri Hafsah, Profesor Emerita Tan Sri Hafsah. So sebab kita wanita semua dah tahu penting wanita ni. Tapi kenapalah pemimpin lelaki parti politik ni tak juga nak cuba capai 30%. And kita balik semula, kenapa? Sebab bila you pegang jawatan ni is about kuasa. Kuasa ini tidak mudah untuk dikongsi. Dan dalam masyarakat kita yang mana norma budaya patriarki masih menebal yang melebihkan lelaki, maka peluang untuk wanita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah itu masih belum kita capai lagi.